Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan kumpulan yang diwakili oleh individu berkenaan. Diskriminasi merupakan suatu amalan yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia. Ia berpunca daripada kecenderungan manusia untuk membeza-bezakan manusia. Diskriminasi boleh berlaku dalam pelbagai konteks. Ia boleh dilakukan oleh orang perseorangan, institusi, firma, malah oleh kerajaan. Antara halangan untuk mencapai kesepaduan di dalam jiwa rakyat Malaysia adalah yang pertama, tidak memahami budaya dan adat resam kaum yang lain. Kerana rakyat Malaysia rata-rata hidup di dalam lingkungan budaya kaum yang sendiri. Mereka jarang bergaul dengan kaum-kaum yang lain. Justru itu, kefahaman mereka terhadap budaya dan adat resam kaum-kaum lain menjadi dangkal. Kebanyakan kaum di negara kita berasa lebih selesa dan selamat jika mereka hidup di dalam kelompok mereka sendiri sahaja. Selain itu, diskriminasi oleh ahli politik dalam Malaysia menyebabkan peperangan antara kaum dan juga perbalahan serta perselisihan faham antara kaum di Malaysia. Ianya kerana usul-usul yang dilontarkan oleh ahli politik di dalam parlimen tidak dikaji selit terlebih dahulu sama ada ianya akan menyebabkan perselisihan faham antara kaum. Terdapat beberapa penyelesaian untuk perselisihan faham antara kaum. Antaranya ialah melalui perancangan beberapa program yang mewajibkan setiap kaum untuk melibatkan diri. Program yang dilaksanakan perlu merangkumi aktiviti-aktiviti yang berunsurkan perpaduan. Program seperti program Satu Malaysia dan program penubuhan sekolah wawasan perlu dibanyakkan. Hal ini kerana program seperti ini diperlukan untuk memupuk semangat cinta akan tanah air kita sekaligus dengan melahirkan perasaan menghormati adat resam kaum lain. Peranan media massa. Peranan media massa dan elektronik turut mendorong ke arah perpaduan kerana media-media berkenaan merupakan saluran komunikasi yang berkesan untuk menyalurkan pelbagai maklumat dari dalam dan luar negeri kepada masyarakat. Melalui media massa dan elektronik, kita bolehlah menyiarkan rancangan siaran langsung semasa perarakan Hari Kebangsaan menerusi saluran televisyen bagi membolehkan semua rakyat Malaysia untuk menyaksikan detik-detik kegemilangan puncak acara sambutan pada hari itu. Dengan ini, pasti akan dapat menerapkan segala nilai-nilai perpaduan yang cuba dipaparkan kepada semua lapisan masyarakat Malaysia. Mengkaji pembentukan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat Malaysia. Dewasa ini wujud pelbagai bentuk tindakan dan provokasi yang bertentangan dengan budaya dan nilai patriotisme dalam kalangan masyarakat Malaysia. Nasionalisme dan agenda nasionalis di negara-negara Asia Tenggara yang baru merdeka mempunyai matlamat membentuk sebuah negara bangsa. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap pengetahuan, persepsi dan pemahaman golongan remaja dalam konteks kesedaran dan penghayatan kepada semangat patriotisme. Responden kajian adalah seramai 1,010 orang remaja. Dapatan kajian menunjukkan majoriti daripada responden mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi terhadap patriotisme 83.5%, manakala persepsi yang tinggi terhadap patriotisme 98.7%, serta pemahaman yang tinggi terhadap patriotisme 83.1%. Kesimpulan dalam konteks ini, kita dapat belajar diskriminasi ke atas kesepaduan jiwa rakyat Malaysia mempunyai banyak isu terutama pada zaman sekarang, iaitu teknologi mempengaruhi jiwa rakyat. Ini kerana hebahan oleh pihak media massa dengan kenyataan yang ditokok tambah dapat mencetuskan kemarahan masyarakat dan terjadi perselihan kaum. Diskriminasi juga dikenali sebagai sikap perkauman dalam diri masyarakat. Sehubungan itu, individu yang tertentu tidak merasa sensitif pada keadaan semasa atau masyarakat dikeliling. Akhir sekali, untuk mencapai kesepaduan jiwa rakyat, kita perlu bersatu hati untuk negara supaya kita dapat hidup aman, damai dan dapat memupuk masyarakat berbilang kaum.
Assalamualaikum. Nama saya Nur Hidayah binti Hashim, Nometrik 42030002271. Saya pelajar Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Industri Semester 1 melalui tugasan yang diberikan oleh pensyarah kursus MPU 3112 Hubungan Etnik. Kumpulan saya memilih tajuk Diskriminasi ke atas Kesepaduan Jiwa Rakyat Malaysia. Sepanjang persiapan tugasan ini, saya dapat mempelajari kewujudan sikap perkauman dalam diri masyarakat di Malaysia. Ini kerana sesetengah pihak merasa ditindas oleh kaum yang lain. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu memupuk kesepaduan jiwa rakyat agar kita dapat membina negara yang harmoni. Akhir sekali, kepelbagaian kaum haruslah diraikan dan sebagai rakyat Malaysia, kita perlu saling tolong-menolong antara kaum, ibarat bagai aur dan tebing untuk sama-sama hidup dalam persekitaran yang sihat dan aman makmur. Nama saya Nur Aidila binti Aidi Hatta. Nombor metrik 42010011651. Di sini saya akan memberikan refleksi mengenai mengkaji pembentukan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat Malaysia. Pembentukan semangat nasionalisme adalah penting dalam kalangan rakyat sesebuah negara. Semangat ciptakan tanah air ini dilakukan melalui pelbagai mekanisme. Salah satu daripadanya ialah pelaksanaan program latihan hikmat negara PLKN. Di Malaysia, pelaksanaan PLKN merupakan satu program latihan di mana bertujuan untuk melahirkan generasi Malaysia yang berjiwa patriotik dan mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi. PLKN bertujuan untuk membina semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda. Hasil kajian menunjukkan PLKN berjaya untuk terus memupuk semangat patriotisme dalam kalangan pelatih. Kajian ini telah dibuat dan dikatakan mendapat kesan yang positif. Nama saya Muhammad Faizal Zaman bin Jamalis. Nombor kad matriks 42030002381. Assalamualaikum. Refleksi saya sepanjang mempelajari subjek hubungan etnik ini ialah saya dapat mengetahui pelbagai kaum yang berada di Malaysia serta latar belakang kaum yang berada di Malaysia. Di Malaysia ini terdapat pelbagai bilangan kaum dan etnik yang terdapat dari dulu lagi. Saya rasa kita perlu menanamkan sifat perpaduan dalam setiap manusia supaya kita dapat hidup dalam suasana masyarakat yang bersatu padu serta aman. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Nama saya Masahli Ridani binti Masrudin, pelajar Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Industri Semester 1. Melalui tugasan yang diberikan oleh pensyarah MPU 3122 Hubungan Etnik. Sepanjang penyiapan tugasan ini, saya dapat mempelajari tentang nilai-nilai murni dalam kesepaduan kaum. Antaranya ialah sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah bertoleransi dan menghormati sesama kaum dengan menjaga bahasa dan percakapan agar tidak timbulnya perkara-perkara negatif seperti diskriminasi, prasangka dan lain-lain terhadap kaum lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad bin Muhammad Syukur. Nombor matrik 42030002851. Pelajar semester 1 daripada Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Industri. Melalui tugasan video Hubungan Etnik MPU 3112, saya dapat mempelajari bahawa terlampau banyak diskriminasi yang berlaku ke atas kesepaduan jiwa rakyat di Malaysia. Saya juga amat kesal kerana antara pelaku-pelaku diskriminasi ini adalah golongan ahli politik, di mana mereka mengusulkan usul-usul yang melibatkan atau sensitif terhadap isu perkauman di Malaysia
dan mereka lontarkan di dalam parlimen tanpa memikirkan sebab dan kesan terhadap kaum-kaum di Malaysia. Akhir sekali, saya berharap diskriminasi ini tidak akan terus berlaku di dalam Malaysia kerana saya ingin hidup dalam Malaysia dengan aman dan damai serta mempelajari banyak lagi tentang adat resam dan budaya kaum lain. Assalamualaikum, nama saya Nur Ika Natasha dan nombor matrik saya ialah 42030521. Nilai murni yang saya perolehi hasil daripada proses menyiapkan tugasan hubungan etnik adalah nilai integriti. Nilai integriti pula adalah pemilikan prinsip akhlak yang kuat. Ia juga menganjurkan perwatakan yang baik untuk rakyat Malaysia. Melalui nilai ini, rakyat dididik untuk menjadi lebih jujur dan amanah. Integriti walaupun selalu dihubung kaitkan dengan pelbagai prinsip moral yang baik, juga sesekali dikaitkan dengan keutuhan agar keadaan tidak menjadi berpecah belah. Jadi, melalui nilai integrasi ini, rakyat diharapkan agar sentiasa hidup dengan jujur dan bersatu padu. Sebegitu juga ketika menyiapkan tugasan hubungan etnik ini, setiap ahli kumpulan kami saling bekerjasama untuk mencapai kesepakatan di dalam setiap keputusan yang dibuat kerana kami tidak memiliki sifat berat sebelah maupun pentingkan diri sendiri. Contohnya, kami akan mendengar idea yang dilontarkan oleh ahli kumpulan kami tanpa membangkang terlebih dahulu.